إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma thaqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'u ista'zana azwajahu fi an yumarrida fi baiti fa'adhinna lahu فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من 7 قرى لم نحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, lamma thaqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'u. Aisyah kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin teruk sakit dia. Ini hadis ni cerita saat-saat akhir menjelang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata apabila sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam makin lorat, sakit makin teruk, ista'zana azwajahu fi an yumarrida fi baiti. Nabi minta izin kepada isteri-isteri dia kalau boleh dalam tempoh sakit Nabi nak duduk rumah Aisyah. Dan kita semua maklum Nabi SAW dia ada 11 isteri. Apabila wafat Khadijah binti Khuwailid, isteri nombor 1, baru Nabi menikah lain. Sebelum tu isteri Nabi seorang aja, Khadijah seorang aja. Bila wafat Khadijah, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Di Madinah lah baru Nabi start menikah. Kemudiannya 10 lagi di Madinah ni.
ketika menjelang wafat Nabi SAW, Nabi minta izin kepada isteri yang ada ni. Nabi minta izin, kalau boleh, kalau diizinkan oleh isteri-isteri, Nabi nak sakit dia di rumah Aisyah. Rumah Aisyah tu hak makam Nabi lah ni. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, makam Nabi tu rumah Aisyah. Sebelah makam Nabi, sebelum pintu nak keluar ke Baqi' tu, itu rumah Saudah. Isteri Nabi yang seorang lagi, nama dia Saudah. Sebelah rumah Aisyah. Nabi SAW minta izin daripada isteri-isteri hak lain ni, boleh tak kalau hampa izin. Nabi kata, aku minta supaya tempoh sakit aku ni di rumah Aisyah. Nabi sayang Aisyah ni. Fa'azinna lahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri-isteri lain kata okey. Tak apalah. Macam mana Nabi mau, mereka turut aja. Maka Nabi SAW pun dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fa kharaja Nabi SAW baina rajulaini. Nabi keluar daripada rumah isteri ni nak pergi ke rumah Aisyah ni. Nabi diapit, Nabi dipapah oleh dua laki-laki. Takhuttu rijlahu fil ardi. Sewaktu dibawa keluar Nabi daripada rumah isteri ni nak mai rumah Aisyah ni, Nabi dipapah kiri kanan. Kaki Nabi tu tak mampu melangkah sehingga heret-heret. Langkah Nabi SAW ni tak larat sampai heret kaki tu. Papah kiri kanan, kaki Nabi tu heret atas tanah macam tu. Lorat sakit Nabi SAW. Yang papah Nabi ni ialah baina Abbasin wa rajulin akhar. Seorang Abbas, pak penakan Nabi. Abbas adik kepada ayah Nabi, adik kepada Abdullah. Nabi ni Muhammad bin Abdullah. Adik Abdullah ni nama Abbas. Dan Abbas ni dia panjang umur. Nabi wafat dia ada lagi. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dia ada lagi. Sayyidina Umar jadi khalifah, dia ada lagi. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, kena kemarau. Sayyidina Umar panggil orang semua buat semayang istisqa, semayang minta hujan. Sayyidina Umar minta Abbas tolong doa supaya Allah turun hujan. Maknanya dia ada lagi masa tu. Dia salah seorang yang papah Nabi SAW ketika nak dibawa Nabi waktu sakit ni ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Ubaidullah, kata rawi hadis ni Ubaidullah, dia ni daripada kalangan tabi'in. Fa akhbartu Abdullah bin Abbas, dia pergi cerita dekat Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, anak kepada Abbas yang papah Nabi ni. Ubaidillah pergi cerita dekat Abdullah bin Abbas. Dia kata, hang tahu tak, dia kata Nabi masa sakit dia minta izin isteri-isteri semua nak mai tidur, nak mai sakit di rumah Aisyah. Semua orang setuju. Waktu nak buat keluar Nabi tu, dua orang papah. Seorang Abbas, dia kata seorang lagi aku tak tahu siapa. Dia cerita dekat Abdullah bin Abbas. Cerita ni. Faqala atadri manir rajul akhar. Abdullah bin Abbas ni pula, bila Ubaidillah mai cerita dekat dia, dia tanya balik Ubaidillah, atadri manir rajulul akhar, hang tahu tak yang papah Nabi tu seorang Abbas pak aku, hak seorang lagi siapa, hang tahu tak? Dia nak mai cerita, tengok kau ni tahu lebih pada dia. Kita pun kadang jadi lebih tu juga. Kita pergi cerita dekat satu orang, kita cerita ni macam kita tahu lebih, rupanya kawan kita cerita tahu lebih lagi. Kadang-kadang jadi macam tu. Berlaku kepada Ubaidillah ni, dia mai cerita dekat Abdullah bin Abbas. Yang papah Nabi tu Abbas pak kawan ni. Dia cerita, dia tahu salah seorang Abbas, seorang lagi dia tak tahu siapa. Abdullah bin Abbas kata dekat dia, hang tahu tak hak seorang lagi yang papah Nabi keluar tu siapa? Seorang bapa aku, hak seorang lagi hang tahu tak siapa? Faqultu la. Dia kata aku tak tahu. Qala huwa Ali. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata hak seorang lagi tu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi dia ni pun silap aku pergi cerita ke orang hak tahu lebih daripada aku. Jadi lagu tu. Kan?
Kata Abdullah bin Abbas ni, yang papah Nabi tu bapa aku dengan Sayyidina Ali. Dia kata yang papah Nabi. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhaddits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da ma dakhala baitahu washtadda waja'uhu hariqu alayya min sab'i qirab. Dah sampai di rumah Aisyah, Aisyah pula cerita. Aisyah kata apabila dibawa Nabi SAW masuk ke dalam rumah aku, Nabi duduk aja di rumah Aisyah ni, Nabi kata dekat Aisyah, Nabi kata hariqu min sab'i qirab. Nabi kata tolong bagi mandi aku, juruh aku dengan 7 qirbah. Orang Arab dulu dia simpan ayak dalam qirbah. Qirbah ni maksudnya kambing bila sembelih, kulit kambing tu dia jahit bagi jadi bekas simpan ayak gantung. Itu dia panggil qirbah. Qirab jamak kepada qirbah. Qirbah satu, qirab maksudnya banyak. Nabi minta kepada Aisyah, kepada isteri-isteri yang ikut sama mai di rumah Aisyah ni, Nabi kata tolong siapa-siapa pergi ambil ayak mai 7 qirbah. Juruh aku nak mandi, Nabi kata. Lam nuhallal awqiyatuhunna. Kata isteri-isteri Nabi ni, kami ambil lah apa yang Nabi suruh ni, kami ambil qirbah ni, kami tak tuang sekali lagu tu, kami tak rongkai bagi habis mulut qirbah tu, kami buka sikit aja, kami juruh Nabi sikit-sikit. Ayak yang 7 qirbah ni, juruh Nabi ni juruh sikit-sikit. La'alli a'hadu ilan nas. Nabi kata apa? Nabi kata aku minta hampa bagi mandi aku sebab aku nak segak badan sikit, kerana aku nak pergi jumpa dengan sahabat-sahabat aku. Oh, tu dia tuan-tuan. Yang kata Nabi ni, yang kata Nabi SAW ni, dia lain tak ingat. Ingat nak berjumpa sahabat, ingat nak bercampur dengan sahabat, ingat nak mendidik sahabat, ingat nak bagi ilmu kepada sahabat. Itu yang ingat dalam diri dia. Dia tak kira dia sakit, dia tak kira dia uzak, dia tak kira ni semua. Dia kira dia nak kena pergi jumpa orang. Dia kata hampa juruh aku bagi mandi aku Ustaz. Aku nak refresh, nak bagi segang diri aku ni supaya aku boleh pergi jumpa dengan sahabat-sahabat aku. Wa ajlisu fi mikhdab li Hafsah. Mereka pun ambil dia bubuh dalam satu bekas. Mikhdab ni, kalau perempuan-perempuan Arab ni, dia serupa macam satu dulang. Dia panggil mikhdab. Perempuan-perempuan Arab ni kalau dia nak inai jari dia ke, kalau dia nak apakah, dia duduk dalam mikhdab tu, macam satu bekas lagu tu. Nabi duduk dalam bekas tu waktu isteri-isteri dia nak bagi mandi dia. Dan mikhdab itu kepunyaan Hafsah, salah seorang isteri Nabi yang merupakan anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Suami dia mati dalam perang. Selepas suami dia mati, Umar Al-Khattab ni pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, mau tak menikah dengan anak aku yang kematian suami dalam medan perang, yang suami dia syahid dalam medan perang? Pitanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pitanya Sayyidina Umar Al-Khattab. Tanya Sayyidina Umar kata nanti aku fikir asal. Esok Umar pitanya Sayyidina Osman kata nanti aku fikir asal. Osman kata aku tak mau. Kemudian pitanya Sayyidina Abu Bakar sengak, tak kata apa. Tak lama selepas itu Nabi main meminang Hafsah. Kemudiannya Umar pitanya balik Sayyidina Abu Bakar. Dia kata pasal apa masa aku tanya hang mau tak mau dekat anak aku, hang sengak tak bagi jawapan? Jawab Sayyidina Abu Bakar apa? Dia kata aku dah terdengar di telinga aku, Nabi ada sebut berkenan dekat anak hang. Takkanlah aku nak potong dia. Ini ada satu hadis lain cerita pasal Hafsah ni. Nabi SAW dalam keadaan sakit ni mandi di dalam mikhdab kepunyaan Hafsah, isteri Nabi yang juga anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata dia, tafiqna nasubbu alaihi tilka. Maka kami pun mulalah juruh Nabi SAW di dalam mikhdab itu. Hatta tafiqa yushiru ilaina an qad fa'altunna. Sampailah Nabi buat isyarat. Nabi kata cukup. Duk juruh bagi mandi Nabi ni sampai Nabi buat isyarat kata cukup.
summa kharaja ila nas. Kemudian Nabi selesai mandi, dia pakai baju, keluar dia pergi jumpa sahabat-sahabat di masjid. Itu Nabi SAW. Lagi ada kederat, lagi ada daya upaya, lagi itulah Nabi SAW nak pergi masjid, nak jumpa orang. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni satu orang yang serius di dalam dakwah dia. Dia serius. Dia bukan buat kerja dakwah ni main-main. Dia serius bila berdakwah. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah satu Nabi yang cukup sayang dekat umat dia. Cukup sayang. Tidak ada lain dalam hati dia melainkan ingat kepada umat dia. Dia ingat Allah, dia ingat umat dia. Itu Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'u, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dah. Qala Umar, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghalabaqul waj' wa 'indana kitabullah hasbuna fakhtalafu wa kathura al-laghtu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qumu 'anni wa la yanbaghi 'indi at-tanazu'. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, dia kata apabila sakit Nabi makin teruk, Nabi sakit Nabi makin teruk. Satu hari Nabi SAW kata dekat sahabat-sahabat ni, Nabi kata, itu ni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dah. Dalam duk sakit tu, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, Nabi kata, tolong siapa-siapa ambil mai kertas, aku nak bagi satu pesan. Yang pesan ni kalau sekiranya hampa pegang, hampa tak sesat sampai bila-bila. Nabi ni dalam duk sakit, dalam duk lorat, dalam duk menunggu ajal ni, dalam pada tu ingat lagi ada benda nak pesan dekat sahabat ni. Tolong sat bawa mai satu kertas. Nabi kata, aku nak suruh hampa tulis satu benda. Benda ni hampa jangan lupa sampai bila-bila. Benda ni kalau hampa pegang, hampa tak akan sesat sampai bila-bila. Bila Nabi SAW kata macam tu, qala Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata inna Nabi SAW ghalabahul waj'. Umar kata Nabi SAW ni dia tengah sakit. Dia tengah sakit teruk. Wa 'indana kitabullah. Quran sudah ada komplit dekat kita, 30 juzuk sudah cukup. Hasbuna, itu sudah cukup, dia kata. Jangan duk dengar Nabi kata apa. Nabi sakit lah ni, bagi dia rest. Walhal Nabi SAW ada benda nak pesan lagi. Ada benda nak pesan. Tapi Umar Al-Khattab, dia duk ingat kesian dekat Nabi. Macam kita lah. Bila satu orang duk nazak, duk lorat nak mati, dia duk bercakap macam-macam, kita nanti pergi kata kat dia. Kalau dia mak kita, kita kata, mak, tak usah duk cakap banyak. Mak rehat, mak. Macam tu. Kita tak mau dia jadi susah. Kita nak suruh dia rest. Umar Al-Khattab bukan ada niat tak elok dekat Nabi. Bila Nabi duk cakap kata ni, hampa pergi ambil mai kertas, aku ada benda nak pesan, hampa tulis pesan aku ni. Pesan ni kalau hampa ingat betul-betul, hampa tak sesat sampai bila-bila. Umar Al-Khattab kata apa? Dia kata tak usah duk dengar Nabi kata apa ni. Pasal apa? Quran sudah ada, sudah cukup dekat kita. Apa yang Nabi ajak selama ni pun dah cukup dekat kita. Tak usahlah, Nabi ni tengah duk sakit ni, kita bagi dia rehat. Tak usah duk bagi dia sibuk dengan benda-benda macam ni. Umar Al-Khattab kata macam tu. Fakhtalafu wa kathura al-laghtu.
Maka di kalangan sahabat yang ada masa tu dia jadi berbagai pendapat. Sebahagian kata, dah Nabi kata apa nak pesan tu, dengarlah Nabi nak kata apa. Sebahagian lagi sokong Sayyidina Umar. Mereka kata cukuplah. Macam Sayyidina Umar kata, Quran tu pun dah banyak dah pesan dekat kita. Nabi pesan hak sebelum ni pun banyak dah. Sudahlah, jangan bagi Nabi kacau dalam keadaan macam ni. Duk kelang kabut, dia ni kata ambil kertas, dia ni kata tak sah. Macam tu. Qala Nabi SAW. Dalam sahabat, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni. Nabi kata, qumu anni. Nabi kata ni, hampa pergi keluar. Qumu anni, hampa pergi bangkit, hampa pergi keluar, tinggal aku. Nabi marah. Nabi sudah kata macam tu, qumu anni, bangkit hampa, pergi daripada aku ni. Wala yanbaghi 'indi tanazu'. Patutkah hampa, aku duk sakit macam ni, hampa duk main hingak macam ni tepi aku? Nabi sudah marah. Hampa main duk buat cerita macam-macam, dia ni kata dengar, dia ni kata tak payah, dia ni kata jangan, dia ni. Nabi kata patutkah, wajarkah, sayogiakah hampa main duk buat hingak tepi aku macam ni, sedangkan aku duk sakit ni? Bila Nabi kata lagu tu, pakat bangkit keluar. Fa kharaja ibn Abbas, maka keluar Abdullah bin Abbas. Keluar dia, yaqul, sambil dia kata, innar raziyah, kullar raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih. Dia kata rugilah kita. Kata Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang riwayat hadis ni. Bila dah Nabi marah, Nabi perambat semua suruh keluar. Kata Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ni, dia kata rugilah kita. Kerana kita hidup buat kalut ni, kita terlepas daripada nak dengar apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita semua. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ni dapat kita faham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia dengan sahabat, dengan umat dia ni, dia tak habis. Benda hak dia nak pesan, benda hak dia nak abang, benda hak dia nak nasihat, benda hak dia nak ajak ni tak habis. Sentiasa ingat dalam diri dia ni, nak bagi umat dia, nak bagi sahabat dia ni duduk atas jalan betul, atas jalan yang Allah mau, atas jalan yang dia nak tunjuk. Dia takut nak tinggal umat dia, nak tinggal sahabat dia. Kok dia ada lagi benda tak faham, hak dia duk ajak-ajak selama ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qultu ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan kathira ansahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubsut rida'ak. Fabasattuh. Qala Abu Hurairah, fagharafa biyadayhi. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dummuh. Fadamamtuh. Fama nasitu syai'an ba'dah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Salah seorang daripada sahabat Nabi yang habis masa ikut Nabi ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia riwayat hadis ni. Abu Hurairah, tuan-tuan, kalau kita baca dalam cerita, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ni makan minum dia Nabi tanggung. Pasal dia masuk dalam kumpulan Ahlus Suffah, golongan sahabat yang memang tak ada kerja apa, yang memang susah, yang memang tak ada apa kat depa ni. Depa ni hidup depa ikut Nabi. Nabi pi mana depa pi, Nabi bercakap apa depa dengar, Nabi ajak apa depa mengaji. Ini depa ni Ahlus Suffah. Dia antara ketua kepada Ahlus Suffah ni ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ataupun nama sebenar dia Abdul Rahman bin Sakhar. Ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita. Kata dia apa? Dia kata, qultu ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan kathira ansahu. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, apalah nak jadi dengan saya ni? Saya dengar apa yang Tuan ajak ni cukup banyak. Ansahu. Tapi saya lupa pun banyak. Lagu kita lah. Abu Hurairah baik pada kita lah. Bukan dia lagu kita. Kita dengan dia jauh. Tapi dia yang bagus tu pun, banyak yang dia belajar daripada Nabi, banyak yang dia lupa. Dia kata, kita ni hak belajar dengan hak lupa sama banyak. Jadi maknanya tak ada apa kat kita ni. Dapat 10, lupa 10. Kan? Tu pun mengaji sebulan sekali.
Maka bertambahlah teruk kita ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pergi mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, inni asma'u minka hadithan katsira. Banyak hadis saya dengar daripada tuan ni, ansahu. Masalah saya ni lupa, dia kata. Banyak benda saya lupa, dia kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Abu Hurairah, ubsut rida'ak. Nabi kata kain selendang, kain serban hak dia duduk sebai atas bau ni, Nabi kata bawa mai hampak mai depan aku. Dia ambil rida dia ni, dia letak depan Nabi. Fabasattu, dia pun hampak benda tu. Qala, kata Abu Hurairah, fagharafa biyadaihi. Nabi ambil kain hak dia duduk sebai atas bau ni, Nabi ambil, Nabi kumpul dalam tangan Nabi dengan dua tangan Nabi. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata kat dia, dhummuh. Nabi kata dekat Abu Hurairah ni, dhummuh, ponyok, himpun kain tu bagi jadi ni. Fadhamamtuh, dia kata aku pun buat macam Nabi suruh, dia kata. Kemudian sapu di dada. Kata Abu Hurairah, fama nasitu syai'an ba'dah. Selepas daripada tu, apa yang aku belajar daripada Nabi, aku tak lupa satu pun. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi mengadu dekat Nabi, dia mengaji banyak, lupa pun banyak. Nabi kita buat mai kaya rida hang tu, hampak mai di sini, bila dia hampak, Nabi ambil. Nabi sauk dengan dua tangan dia, Nabi buat apa kata tahu? Nabi bagi balik kat dia. Dia pun kepai-kepai kain tu, dia sapu di dada dia. Dia kata selepas daripada tu, apa benda yang aku mengaji daripada Nabi, aku tak lupa, dia kata. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni Nabi kita. Jadi bila kita mengaji ni, sikit kita nampak Nabi kita ni bukan sebarang orang. Ada lagi hadis ni, kalau kita nak baca lagi, mukadimah ni panjang. Cerita bagaimana sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Talhah misalnya. Abu Talhah pak tiri kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik anak tiri dia. Abu Talhah ni pak tiri. Abu Talhah cerita apa? Dia kata tiap-tiap kali Nabi bila gunting rambut, aku akan jadi orang pertama kutip rambut Nabi. Sepakat semua ulama mengatakan yang kata Nabi SAW ni bukan sahaja Nabi itu barakah, bukan sahaja yang Nabi ajak itu barakah, bahkan daripada ujung rambut sampai ujung kaki Nabi penuh dengan barakah. Sahabat-sahabat Nabi kutip ni apa juga benda daripada tubuh badan Nabi, rambut ke, janggut Nabi ke apa, mereka kutip, mereka simpan. Mereka kutip dan mereka simpan. Dan ada di dalam satu kitab menceritakan Anas bin Malik, dia duk simpan rambut Nabi ni. Abu Talha pak tiri dia duk kerja kutip rambut ni, dia pun ambil simpan. Lepas Nabi wafat, seorang duk main minta rambut Nabi, dia duk bagi sampai last tinggal selai kat dia, tinggal selai dekat dia. Sebelum dia mati, Anas bin Malik pesan, dia kata aku mati esok, rambut Nabi ni kenangan aku dengan Nabi. Dia 10 tahun jadi khadam Nabi, ini satu-satunya kenangan aku dengan Nabi. Sewaktu nak simpan aku, letakkan rambut Nabi di bawah lidah aku, dia kata. Itu dia pesan. Dia pesan, dan orang buat macam tu dekat dia, bubuh di bawah lidah dia, dan mayat dia dikebumikan. Dan benda ni sepakat ulama hadis mengatakan khusus untuk Nabi SAW saja. Jadi kalau tuan-tuan pergi ambil rambut Tok Guru hadut mengajar, tak jadi apa. Dia yang ni khusus untuk Nabi SAW dia. Yang ni tuan-tuan kena faham. Jangan kita piduk borong kata, saya kata ustaz, saya kata Tok Guru, rambut dia kita boleh, tak ada apa. Ambil simpan buat semak aja. Nabi SAW sahaja yang ada keistimewaan yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 13. Jilid 13 muka surat 64. Muka surat 64. Masalah dia kata amal yang lebih afdal itu apa dia? Saudaraku, dia kata dengan hadis yang akan datang ini taulah kita bahawa amal yang lebih utama itu apa dia. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Faqultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu limiqatiha. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah daripada segala amalan itu yang lebih utama? Ini kebiasaan sahabat. Semua sahabat macam ni, kalau jumpa Nabi tanya. Semalam kita baca hadis di Masjid Berang Garden, Pulau Pinang. Hadis cerita di kalangan sahabat ni ada yang tanya jujur, nak jawapan. Ada juga yang nakai, tanya pelik-pelik. Hadis kita baca semalam, hadis daripada Sahih Bukhari juga. Sahabat tanya Nabi, tak pasal-pasal. Nabi duduk mengajar, angkat tangan tanya, ya Rasulullah, man abi? Ya Rasulullah, bapa saya siapa? Nakai. Nabi ni, yang kata Nabi ni, dia jawab betul lah. Dia tengok kawan tanya, dia kata abuka Huzafah. Nabi kata bapa hang Huzafah. Bila Nabi jawab dekat dia ni, seorang lagi pula, ya Rasulullah, man abi? Pak saya siapa pula? Nabi tengok, Nabi kata bapa hang Salim Maula Syaibah. Bapa hang nama Salim, hamba merdeka kepada Syaibah. Baru dua orang tanya, Sayyidina Umar Al-Khattab potong terus. Umar Al-Khattab, dia tengok muka Nabi, dia tahu Nabi tak senang dengan keadaan itu. Soalan tak berguna. Apa ni duk bangkit nak buat teka-teki kan? Nak suruh teka saya anak siapa? Saya anak ada juga hak nakal ni ada. Umar bangkit, dia terus kata, ya Rasulullah, dia kata, aku minta ampun kepada Allah, dia kata, dan aku minta kepadamu ya Rasulullah, supaya ampunkan kesilapan-kesilapan ni. Dia potong buang benda ni. Ini benda yang berlaku dan dicatatkan di dalam hadis macam tu. Adapun hadis yang kita baca malam ini tanya soalan yang berguna ya. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak amalan ni, hak paling bagus di sisi Allah apa dia? Sabda Nabi SAW, as-salatu limiqatiha. Nabi kata hak paling bagus, Tuhan paling suka, ialah sembahyang awal waktu. Nabi jawab, masuk waktu sembahyang, Allah suka yang ni. Yakni apabila sudah masuk waktu dan orang bang, maka kamu pun sembahyang, maka dapatlah kamu amal yang lebih utama daripada amal yang kamu perbuat. Nabi jawab macam tu. Baik, masalah dia kata memelihara sembahyang pada awal waktu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, hadis sahih Muslim tu, dia ada kitab yang mensyarahkan hadis tu, yang menghuraikan hadis tu. Dan kitab yang menghuraikan hadis riwayat Imam Muslim ni dikenali dengan nama Syarah Muslim, ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni ulama besar, dia mazhab Syafi'i, tapi dia meninggal pada umur 40. Dia meninggal muda. Dia meninggal, sampai hari dia meninggal, dia satu orang yang bachelor. Dia tak menikah, dia tak kahwin. Imam Nawawi tak kahwin, tak menikah. Baik, kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, pada sepotong hadis yang tersebut tadi, memecutkan kita supaya memelihara sembahyang di awal waktu. Imam Nawawi kata hadis tadi nak bagi tahu, kata kita ni jangan duk tangguh masa sembahyang, jangan duk takhir masa sembahyang, masuk waktu sembahyang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak tahu nak jadi apa kat kita. Kita tak tahu ni nak jadi apa dekat kita. Zuhur masuk pukul berapa? Kita pukul 3 baru sembahyang. Daripada waktu masuk Zuhur nak pergi pukul 3 tu, tah ke kita pergi aksiden mati di tengah jalan, kita mati dalam keadaan berhutang dengan Allah. Dah masuk waktu tak sembahyang lagi. Kita tak tahu. Hari ni dengan benda duk jadi hari ni kalau tak mati aksiden, dia mati ni tuan-tuan tengok ni apa jadi di Myanmar, apa jadi di China, apa merata dunia ni apa jadi. Benda tak sangka pergi jadilah ni. Duk elok-elok negeri tak pernah kena gempa, selama-lama tiba-tiba gempa. Gempa ni pula mati ni sampai ratus ribu orang. Kalau hari ni kena di Myanmar, kalau hari ni kena di China, mustahil kan tuan-tuan kena ke kita.
Na'udzubillahi min zalik. Kita minta tak mau benda ni. Tapi kalau ditakdirkan nak kena, biarlah nak kena apa pun, kita dalam keadaan dengan Tuhan kita selesai semua. Kita tak ada hutang dengan Tuhan. Maka sembahyang awal waktu kita tak rugi. Sama macam kita jadi makmum yang masbuk. Kita main masjid, orang dah sembahyang dah. Masa kita main, orang dah sujud. Kita ni nak tunggu, kata tuan, nak tunggu sampai tu imam duduk antara dua sujud, tu imam sujud, tu imam bangkit rakaat yang berikutnya baru kita nak takbirkah? Ada tuan-tuan. Lala tu juga kita kena ikut. Kita sampai tu imam tengah sujud, Allahu Akbar, sujud. Dan sujud 2 kali pun tak apa, dan sujud sekali pun tak apa, kok mana pun secepat mungkin kita duduk dalam semayang. Kalau nak jadi apa waktu tu pun kita dalam semayang, tuan-tuan. Alhamdulillah. Itu sebab yang Nabi SAW kata, amal paling baik ni apa dia? Semayang awal waktu. Selesai bang wajib ni dulu. Macam tu. Baik. Dan boleh dapat faham daripadanya bahawa sunat semayang awal waktu itu. Sunat, dia kata. Kerana ianya yang jadi ihtiyat baginya. Ihtiyat ni ulama dia pegang kepada ihtiyat ni, kepada satu langkah berjaga-jaga, berwaspada, berhati-hati. Buat bagi awal benda ni, bagus, senang kerja kita, dan segera menghasilkannya di dalam waktunya itu. Dan kata Ibnu Mas'ud, summa maza ya Rasulullah, qala birrul walidain. Kemudian bertanya lagi Ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW, apa lagi amal yang lebih baik kemudian daripada sembahyang awal waktu itu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, iaitu kamu buat baik kepada 2 ibu bapa. Ini hak tajuk kita baca bulan lepas. Buat baik kepada ibu bapa menduduki nombor 2 selepas daripada sembahyang awal waktu. Sebab sembahyang ni dengan Allah. Lepas pada tu apa dia? Dengan mak pak. Kita kena buat baik. Masalah berbakti kepada 2 ibu bapa dan kelebihannya. Maka dengan sekurang-kurang tilik kita kepada sepotong hadis itu, nampaklah besar kelebihan berbakti kepada 2 ibu bapa itu. Sehingga terbilang ia setengah daripada amal yang utama. Itu dia. Kita tuan-tuan, ikatlah serban besar mana pun, kalau dengan mak pak kita buat tahana, tak ada guna kita ni. Pakailah jubah macam mana pun, kalau dengan mak pak kita buat lebih kurang, tak ada guna kita ni. Pasal apa? Pasal benda ni menduduki keutamaan, senarai priority, senarai keutamaan di dalam kita nak beramal. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, ada Nabi SAW bersabda, birrul walidain afdalu minas salah was sadaqah was saum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah. Maksudnya sabda Nabi SAW, berbakti kepada 2 mak bapak itu lebih utama daripada sembahyang sunat, lebih utama daripada bagi sedekah, lebih utama daripada puasa sunat, bahkan lebih utama daripada haji dan umrah dan perang sabilillah. Berlaku zaman Nabi, satu sahabat main bersemangat ni nak minta turut serta di dalam perang. Nabi tanya dia, Nabi tanya, hang ada tak mak di rumah? Dia kata ada. Nabi kata, balik jaga mak hang. Nabi SAW pernah macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi kenal. Nabi kenal dia ni ada masalah dengan mak pak dia. Itu lebih utama daripada hang pi perang sabilillah. Pi jaga mak hang, pi jaga pak hang tu. Itu lebih utama. Dia nak main buat benda yang kurang utama. Nabi tahu, Allah bagi tahu dekat Nabi, dia ni ada problem dengan mak pak dia. Bila dia main minta nak pi perang, Nabi tanya dia, hang ada mak lagi kah? Ada pak lagi kah? Dia kata ada. Nabi kata, balik jaga mak hang. Pasal apa? Pasal itu lebih utama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama macam kita hari ini. Baik, kata Ibnu Abbas, dia kata, qala summa maza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Summa sakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazattu lazadani. Maksud dia, kemudian bertanya lagi aku kepada Nabi SAW, apakah amal yang lebih afdal selepas daripada buat baik kepada 2 ibu bapa ya Rasulullah? Jawab Nabi, jihad fi sabilillah. Nabi kata, barulah pergi berjihad. Yang tu,
Kemudian daripada habis 3 pertanyaan aku kepada Nabi, diam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia tanya 3 kali, Nabi jawab 3 kali, Nabi sengak. Maka tidak lagi apa cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau sekiranya aku minta tambah lagi akan jawab soalan aku, pasti Nabi akan tambah. Dia kata. Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi, aku tanya takat 3 kali, dia jawab 3 kali. Aku tak tanya, dia diam. Dia kata, kalau aku tanya lagi, Nabi akan jawab lagi. Pasti itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru. Dia kata, bab ma jaa min al-fadli fi ridal walidain. Iaitu bab yang datang pada menyatakan kelebihan menyukakan hati 2 ibu bapa. Dalam Islam, kalau kita boleh buat satu benda bagi mak pak seronok dengan kita, banyak kelebihan dia. Ketahuilah saudaraku, menurut apa perintah 2 ibu bapa itu wajib pada syarak. Dia beritahu. Dengan perintah mak pak ni wajib, bukan sunat, wajib. Sehingga kan kalau kita tengah semayang sunat pun mak panggil kena berhenti. Kecuali semayang fardu. Kalau semayang sunat, tengah semayang mak panggil, berhenti. Pi mak tu dulu. Menyahut panggilan mak itu wajib. Semayang sunat ini sunat. Keutamaan dia sampai macam tu. Dan akan datang kita akan baca insya-Allah cerita tentang satu abid billah. Nama dia Juraij. Apa jadi dekat dia? Waktu dia semayang sunat, mak dia main panggil, dia tak berhenti semayang sunat, dia perhabis juga. Kesudahan apa fitnah yang menimpa dia. InsyaAllah kita akan baca di kedepan esok ni. Baik. So dia kata, turut perintah mak bapa itu wajib pada syarak. Dan haram menyalahi kehendak ibu bapa itu. Bila benda wajib tak buat, haram lah. Berdosa lah. Mak pak panggil kita tak pi, berdosa. Menjadikan suka. Yakni selama tiada disuruhnya berbuat maksiat kepada Tuhan. Selagi mana mak pak tak suruh kita buat benda dosa, kena dengar cakap dia. Kecuali dia suruh kita buat benda dosa, kita tak mau ikut, itu tidak salah. Begitu. Kerana menurut perintah keduanya itu, dan menurut kehendak ibu dan bapa itu, boleh menjadikan suka hati keduanya. Mak pak tuan-tuan. Mak pak. Kalau dia abang dia kata, awak kaki mak ni lenguh, kita dandan duduk dia itu urut kaki dia. Setengah sakit ni lama. Bukan kerana kita pandai urut, tapi pasal kita pergi pegang kaki dia tu, setengah penyakit dia hilang. Dia kata, awak lah mak 2-3 hari ni lenguh kaki. Kita kata orang tua-tua mak memang lagu ni. Punya tak guna punya anak. Bukan kata kita tak pergi urut, pergi kata pula lagu tu. Tua mak kata, kalau umur 30 sungguh lah. Ni berapa dah, mak berapa dah. Sampai dia tak tahu umur mak dia berapa. Lah mak berapa dah begitu. Mak ni golek kepala tuan-tuan. Apalah punya silap aku beranak main dekat budak ni. Dia kata, punya tak ambil tahu pasal mak dia. Begitu. Maka tiada marah akan anaknya yang demikian itu. Kalau kita menurut kehendak mak bapa ni, dia tak marah ke kita. Bahkan seronok dia dengan kita. Maka sangat terpuji pada syarak memberi suka hati kepada keduanya itu. Syarak mau orang yang macam ni, orang yang menjaga hati ibu bapa, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ridha rabbi fi ridha al-walid wa sakhat ar-rabb fi sakhat al-walid. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya dan adalah penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Amru bin Al-As. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula keredaan Allah itu pada redha ibu bapa. Itu dia. Allah nak redha ke tak dekat kita ni, tengok mak pak kita redha tak dekat kita. Kalau mak pak ni duk makan hati dengan kita, Allah tak pandang kita. Itu maksudnya. Dan apabila suka hati ibu bapa itu dengan sebab menurut kemahuannya dan menurut perintahnya, nescaya redha Tuhan kepada dia. Mak pak suka ke kita, fahamlah Allah suka kat kita.
Dia macam tu. Maka redha Tuhan itu memasukkan kita ke dalam syurga. Dia kata senang macam tu. Mak pak suka kita, makna Allah suka kita. Allah suka kita, maknanya kita ke syurga. Macam tu. Dan marah Tuhan itu pada marah ibu bapa. Kalau mak pak marah kita, faham, Allah marah kita. Tak usah pergi masjid tiap-tiap hari, 5 waktu semayang di masjid dengan jubah serban, dengan janggut komplit package duk ada kat kita, tapi dengan mak kita buat lebih kurang. Tak usah. Pasal apa? Pasal Allah tak suka kita. Pasal mak kita tak suka kita. Dia macam tu. Maka apabila marah ibu bapa kepada anaknya dengan sebab tak turut kehendaknya dan tak turut segala suruhnya yang diizinkan Allah, nescaya murka Allah kepada anak ini, maka memasukkan anak itu ke neraka. Itu dia. Nampak tuan-tuan? Kita kadang-kadang kita duk bercakap tajuk besar-besar. Tajuk dengan mak pak ni kita tak baca langsung. Silap kita. Oh, silap kita. Kita dari segi amal islami, dari segi buat kerja Islam ni, kita duk nombor 1. Duk soft depan. Dengan mak tengok-tengok duk belakang sekali. Rosak kita. Pasal apa? Kita, Allah nak terima ke tak, bergantung kepada mak pak kita. Terima kita ke tak. Islam kata macam tu. Masalah menyukakan hati dua ibu bapa itu payah sangat ke atas anak untuk mendapatkannya. Tu dia. Dia nak beritahu. Benda hak kita pandang kecil ni, dia kata sebenar-benarnya susah orang nak buat. Susah. Semacam mana semayang, tuan-tuan. Semayang subuh 2 rakaat. Apa susah 2 rakaat nak buat ni? 5 minit aja. Tapi berapa ramai orang Islam tak semayang subuh. Benda tu, benda bukan susah. Tapi berapa ramai orang Islam tak buat benda hak tak susah tu. Nampak? Ini dia nak beritahu. Melainkan, jikalau anak itu beroleh petunjuk, boleh beroleh petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kalau kita dapat hidayah Allah. Kita senang nak buat kerja agama. Semayang ni senang bagi kita. Tak semayang ni dia rimah bagi kita. Itu cantik. Makna kata Allah bagi petunjuk dekat kita. Kita tak ada nak semayang asak lagi. Tak ada. Baru balik kerja ke apakah asak tak semayang, dia orang main qamah. Orang main qamah. Dia ni pula dia masuk dia buat sembang. Kita tak semayang asak lagi. Dia rimah lah, ya Allah. Kita duk tebiang tengok jam, dia ni kacau, aku tak semayang asak lagi ni. Tengok pukul 6 dah, dia kena duk rancak lagi. Kena duk rancak pukul 6 baru masuk tajuk kata ada siapa kaki tak jawatan apa panjang lagi ya. Panjanglah tajuk tu masuk nak panjang lah. Yang kita tak semayang asak lagi. Duk pi 6 suku. Suku main 6.5. Kita kata ni karut ni lah kita kata ada ni minta maaf lah saya tak semayang. Oh Allah, dia kata saya pun serupa. Dia pun tak lagi. Ni hak main rumah kita ni dia pun tak lagi. Kita kata lagu tu kita semayang dua-dua lah. Kalau sepanjang tempoh duk tak semayang tu kita duk jadi semak, duk jadi rimah, itu tanda hidayah Allah ada kat kita. Pasal apa? Utang kita dengan Allah ni kita tak lunas, kita tak tunai lagi, dia jadi kacau. Itu tanda hidayah Allah ada kat kita. Kalau tinggal semayang dengan tak ada apa satu perasaan bersalah dalam diri, masalah kita ni. Ini petanda yang dia nak beritahu ni. Orang tu ada petunjuk Allah, maka dia semayang, dia apa ni semua buat baik dengan mak pak ni, keutamaan dalam hidup dia. Dan ialah isi syurga dia ni. Itu dia. Senang dia kata. Orang macam ni syurga. Dia kata. Maka tuntutlah dengan sebenar-benar wahai anak untuk menyukakan hati dua ibu bapa itu. Dia kata oleh kerana tu pulunlah. Buat baik dekat mak pak ni pulunlah. Kok mana daya, kok mana cara, kok mana apa buat bagi mak pak seronok. Kerana sabda Nabi SAW yang di atas tadi. Dan sabdanya lagi ada dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Nabi kata man asbaha mardiyan li abawaihi asbaha lahu babani maftuhani ilal jannah wa man amsa famithlu dhalik. Wa in kana wahidan fawahid wa in zulman wa in zulman wa in zulman. Nabi kata begitu. Maksud dia apa? Barang siapa berpagi-pagi ia menjadi orang yang disukai oleh dua mak paknya. Nabi kata siapa yang celek-celek mata pagi itu, dia satu orang yang mak pak redha dekat dia.
Saya ada satu sahabat. Tiap-tiap hari nak pergi kerja singgah rumah mak dulu. Tiap-tiap hari nak pergi kerja singgah rumah mak dulu. Tak ada apa, saja pergi masuk pergi, Assalamualaikum mak, pegang tangan cium, keluar start kereta pergi kerja. Dia buat benda ni dah bertahun dah, without fail, tanpa sekali pun dia tergelincang. Ada orang macam tu? Ada. Dalam ramai-ramai ni tuan-tuan, ada orang macam ni. Mak dia bukan duduk satu rumah dengan dia, mak duduk rumah lain. Tapi dia ni, tiap-tiap hari bangkit tidur, nak keluar pergi kerja, singgah rumah mak, Assalamualaikum mak, pegang tangan mak cium, start kereta keluar pergi kerja. Hari-hari, tanpa sekali pun dia tertinggal buat benda ni. Tuan-tuan, apalah Allah nak bagi dekat anak macam ni? Ada. Dalam ramai-ramai ada orang macam ni. Baik, nescaya orang yang berpagi-pagi mendapat redha mak bapak ini, berpagi-pagi baginya 2 pintu syurga terbuka menanti dia. Nabi kata, kita bangkit-bangkit tidur pagi, kita satu anak yang mak kita sikit pun tak ada terkecil hati dengan kita. Kita bangkit-bangkit tidur pagi itu, 2 pintu syurga Allah buka dah, duk tunggu kita mai. Begitu. Dia kata boleh masuk dia ke dalam syurga itu. Dan barang siapa berpetang ia sebagai orang yang disukai oleh 2 ibu bapaknya, nescaya berpetang baginya terbuka 2 pintu syurga. Macam itulah dia pagi petang, dia tak bagi kecil hati mak pak dia. Pagi baik, petang baik, pintu syurga dua-dua terbuka, duk tunggu dia. Dan jika ada orang yang disukai seorang daripada 2 ibu bapa itu, maka terbuka 1 pintu. Nabi kata, kalau dia ni satu anak yang mak dia aja sayang kat dia, pak dia tak suka kat dia, sebelah pintu ya buka. Nabi kata, sebelah janji buka lah kan, jangan sampai dua-dua. Kata mak pak dua-dua tak mau kat dia habis kan. Kadang-kadang mak pak ni biasalah, mak pak ni ada masalah ke apa ke, anak ni pi set sebelah mak pak tak suka, set belah pak mak tak suka kan. Janji ada 1 pintu buka untuk dia kan, macam tu. Dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun, dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun, dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun kepada anaknya. Nabi kata kalau mak pak ni zalim kepada anak dia pun, anak tetap kena buat baik dekat mak pak. Zalim macam mana tuan-tuan? Zalim lah anak ni pergi menikah dengan satu perempuan, budak perempuan yang jadi isteri anak dia ni, menantu ni, bagus bukan main, tapi tak tahu tang mana tak kena, mak tak suka dekat bini ni. Mak tu zalim. Pasal tak ada sebab yang dia tak suka tu, dia zalim. Tapi anak kena patuh juga dekat mak pak. Mak tak suka, dia kena tinggal bini tu. Tapi mak zalim, bila tak berkenan menantu yang bagus. Zalim pun anak kena taat juga. Kena taat juga pasal zalim yang tidak membawa dosa yang besar macam ni. Mak ni dia tak berkenan dekat menantu, dia adalah sebab dia. Kita tengok elok dah bini kita ni, mak kita ni ada benda dia tak berkenan. Ada benda tak berkenan. Bini kita pergi duduk masak apa di rumah dia, ada benda dia nak cari salah. Ada benda dia nak cari salah. Masak sayur ke apa ke, dia makan-makan, dia kata pasiang, dia kata ni apa, dia kata. Sampai dia bagi sikit. Bini ni kena rebeh di muka sebelah. Kena, ada tuan-tuan, ada. Amak mentua nakal ni pun ada. Dia pergi duduk gasak menantu macam ni. Tapi anak bila mak duk gasak menantu ni, dia tak boleh pertahan menantu dia sampai menyakitkan hati mak, tak boleh. Pandai-pandailah dia nak main macam mana benda ni dengan mak dia. Dia tak boleh bila mak gasak bini dia, dia pergi duduk jadi galang ganti bini dia, menyakitkan hati mak dia, tak boleh. Dalam agama tak boleh. Dia kena buat kod lain. Jangan bagi mak ni sakit hati. Kod lain, pandai-pandailah nak buat macam mana pun. Orang tua ni suka buah anggur tak ada biji, pergi beli buah anggur tak ada biji bagi makan. Sambil duk kena buah anggur tak ada biji ni, sambil cakap dekat mak ni. Mak kata, bini saya pandai-pandailah ayat macam mana pun dekat orang tua ni. Jangan bagi sakit hati mak. Tuan-tuan nampak? Islam dia sampai macam tu. Tengok lagi apa hadis nak kata. Dia kata, waman asbaha sukhtan li abawaihi, asbaha lahu babani maftuhani ila an-nar. Wa man amsa famithlu dhalik. Wa in kana wahidan fawahid. Wa in zulman wa in zulman wa in zulman. Nabi kata, dan siapa yang berpagi-pagi dia dimurkai oleh 2 ibu bapaknya. Ini sebaliknya. Bangkit-bangkit pagi, dia ni satu anak yang mak pak marah ke dia.
Nescaya berpagi-pagi terbuka baginya 2 pintu neraka. Pagi-pagi 2 pintu neraka buka, dah duduk tunggu dia. Pasal apa? Pasal mak pak sakit hati kat dia. Mak pak tak puas hati dengan dia. Habis dia. Maka barang siapa berpetang-petang dia sedemikian itu, nescaya jadi terbuka juga 2 pintu neraka bagi dia. Dan jika seorang, yakni seorang saja, mak ataupun pak yang murka kepada dia, maka 1 pintu neraka terbuka bagi dia. Dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun, dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun, dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun, terbuka juga pintu neraka itu. Masalah dia kata memuaskan hati 2 ibu bapa itu macam mana? Sebaik-baik dan seelok-elok pintu syurga dan jalan masuknya yang disediakan daripada kepuasan hati 2 ibu bapa itu, maka apakala seseorang itu, maka apabila seorang daripada 2 ibu bapa itu diikut apa kehendaknya dan menjauhkan apa yang tak disukainya, maka tentulah puas hati ibu bapa itu. Mak suka apa, pak suka apa, yang tu kita pergi buat. Itu yang agama suruh. Itu yang agama suruh. Sehingga jikalau seorang anak itu ada beristeri, dia ada umai. Apabila anak tu ada beristeri dan benci seorang daripada kedua ibu bapaknya kepada isteri anak itu, ni dia main lah. Bini kita ni mak tak suka ke ataupun ayah tak suka, ada masalah. Kemudian disuruhnya ceraikan isteri itu. Mak pergi buat lagu tu. Dia kata, mak habang terang, mak tak berkenan bini hang. Habis tuan-tuan. Kita akan jadi orang paling duka cita. Kita cuba tanya mak, kalau bini saya tak betul tang mana, mak tegur tak apa. Dah. Aku tak berkenan kat dia. Dia buat lagu tu. Ada macam ni, macam kes ni ada, tuan-tuan. Kut jetera ni tak ada, tak tahulah. Tapi ada dalam ramai-ramai ni, ada macam ni. Dia pun kata, mak bukan mak. Tak. Hang nak buat lagu mana aku tak peduli. Aku cuma nak abakkan hang, aku tak berkenan bini hang. Dia kata. Oh kacau. Menyawa penat kita. Tak apa mak, tak apa. Pegang tangan dia, cium. Gila lama sikit balik. Bagi dia sejuk. Sah. Petang tadi main dengan anggur tak ada biji pula. Main pula tengok aku boleh sembang second round kot, dia boleh jadi lagu lain. Macam mana? Ni dia nak abang ni. Jadi apa dia? Dia jadi mak tak berkenan dekat isteri. Maka disuruhnya cerai bini tu. Maka anak pun menceraikannya. Maka tentulah itu kepuasan hati ibu bapa. Kalau turut, puas hati mak pak. Tapi kita lah pula. Tapi kita memuaskan hati ibu bapa. Itu bagus. Islam kata itu bagus. Tapi tang kita ni, yang tu tengok lain lah macam mana nak buat. Itu dia tuan-tuan. Jaga. Maka sudahlah anak itu mempersediakan sebaik-baik pintu syurga. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Darda, anna rajulan atahu faqala, inna li imra'ah wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Berlaku zaman Nabi. Apa dia? Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Bahawasanya satu laki-laki mai jumpa Abu Darda kerana nak tanya kepada Abu Darda bagaimana ia perbuat barang yang telah jadi ke atas dirinya. Apabila laki-laki itu menghadap Abu Darda, kata dia, bahawasanya adalah bagiku satu orang isteri yang aku sangat kasih kepada dia. Abu Darda ni sahabat Nabi. Satu orang mai jumpa sahabat Nabi yang nama Abu Darda ni. Dia kata, tuan, saya ada satu problem besar. Ada satu masalah besar. Dia kata, saya ada satu isteri, saya cukup sayang kat bini saya ni. Panggil pun yang. Dia yang kata sayang tu. Panggil dekat bini pun yang. Kita ni tak panggil yang. Bila dengar orang panggil yang, dia geli geleman. Tapi orang jenis sayang bini dia panggil yang ni, dia sayang tu. Dia bukan lawak-lawak. Yang main sat, yang buat yang sat, yang. Kata mak kata, aku tak berkenan dekat yang hang ni. Kacau. Ini cerita sudah jadi. Dia pergi jumpa Abu Darda. Dia habaq dekat Abu Darda, aku ada masalah besar. Aku ada satu isteri. Aku cukup sayang dekat dia ni. Dan bahawasanya ibu aku tidak suka kepada isteri aku tu.
Ini problem aku lah ni. Bini aku ni lah seorang. Dia jaga aku, dia taat dekat aku, dia cukup bagus. Malam pun sembahyang sunat, dia yang gerak aku. Aku nak cari pula bini macam ni, aku tak tahu boleh dapat tak boleh dapat. Problem aku satu, mak aku tak berkenan dekat bini aku ni. Dia pergi mengadu dekat Abu Darda. Maka disuruhnya aku ceraikan isteri aku tu. Tak berkenan ni bukan setakat tak berkenan, tak mau tengok muka, suruh cerai. Pening kepala dia. Dia pergi jumpa Abu Darda, dia tanya Abu Darda, maka apakah patut aku buat? Adakah aku ceraikan isteri aku yang aku kasih ni, ataupun aku tidak ambil peduli, akan marah dan tidak suka mak aku ni? Dan nampak tu keadaan tu. Lah ni saya, dia kata, duk ada di simpang. Nak pergi simpang kola ke? Nak pergi simpang apa ke? Dia kata, ni saya duk di simpang. Saya nak pilih hak mana satu ni. Balik ni mak, balik ni bini. Mak pun saya sayang, bini saya pun saya sayang dia, dia sayang saya. Dan saya tak nampak cacat celah dia. Cuma masalah lah ni, mak saya sayang juga ni, tak mau dia. Dia suruh saya cerai dia. Apa patut saya buat? Dia pergi tanya Abu Darda macam tu. Bila didengar oleh Abu Darda akan kata laki-laki yang demikian itu. Lalu jawab Abu Darda, qala Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-walid awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa adhi' zalikal bab aw ihfazhu. Dia dijawab lagu tu. Kata Abu Darda, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini special, ini istimewa sahabat-sahabat. Depa tak jawab ikut akal depa. Depa jawab hadis. Nabi kata apa? Pasal akal kita ni leceh. Tapi yang Nabi kata tentu betul. Pasal apa? Pasal hak Nabi kata tu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia ni mai tanya Abu Darda hal ni, Abu Darda terus jawab apa? Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, bapa itu, yakni keredaan bapa itu dan kepuasan hati ibu bapa itu adalah sebaik-baik pintu syurga yang disediakan Allah. Aku tak tahu kata apa. Aku kesian dengan hang. Aku simpati dengan hang. Cuma Nabi beritahu satu, mak bapak ni pintu syurga. Dia kata itu yang Nabi beritahu. Maka jika engkau berkehendak pintu syurga itu baik dan terbuka, maka letaklah olehmu itu pintu. Kalau hang mau pintu syurga duk terbuka, tunggu hang mai dengar cakap mak pak. Abu Darda jawab macam tu. Aku faham masalah hang. Aku simpati dengan hang. Pasal mak hang pergi tak berkenan dekat bini ni. Tapi Nabi habang lagu ni. Nabi kata apa? Nabi kata mak pak ni pintu syurga. Kalau hang mau pintu syurga tu duk terbuka, tunggu hang masuk, taatlah kepada dua ibu bapa. Pintu syurga duk terbuka, tunggu. Faham, ambil lah. Dia jawab lagu tu. Dan ataupun engkau peliharakan pintu syurga. Pintu syurga itu biar terbuka, yakni dengan memuaskan hati ibu bapa dan bercanjur ibu dan bapa kamu. Dia kata tu dia. Kalau betul nak pintu syurga buka, jaga kehendak mak pak. Itu saja boleh jawab. Kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Masalah menjunjung suruh dua ibu bapa dan menjauhkan tegah dua ibu bapa itu adalah wajib. Dia kata wajib. Selama tiada ada suruhnya atas berbuat maksiat. Selagi dia tak suruh kita buat benda maksiat, benda dosa, kena ikut. Ataupun selama tiada ditegah kita meninggalkan maksiat. Kita nak tinggal maksiat, dia tegah kita, dia suruh kita pergi buat maksiat. Itu kita boleh bantah dia. Dan haram menyakiti dua ibu bapa itu, sikit ataupun banyak. Bagi sakit hati mak pak ni, sikit pun tak boleh, banyak pun tak boleh. Tak boleh. Cerita dia jangan bagi sakit hati. Maka haram semata-mata menyakiti keduanya. Melainkan bahawa menyakiti keduanya itu dengan kerana nak menyempurnakan hak yang wajib kerana Allah. Contoh, anak perempuan pakai tudung elok. Balik main di rumah, mak dia kata, ni awak yang pakai lagu ni. Mama tak suka tengok orang pakai macam ni. Buka. Mak suruh anak perempuan buka tudung. Buka. Mama tak suka tengok macam ni. Mama malu dekat kawan-kawan mama ada anak macam ni. Ada kan? Dalam masyarakat ni ada macam ni ada.
Saya duduk mengajar di kolej matrikulasi dulu ni, jumpa macam-macam ni punya cerita. Jumpa tuan-tuan, kita pun terkejut. Ada lagi manusia macam ni ada lagi. Mem jumpa kita ni masuk ambil menangis-menangis teriak ni. Pasal apa? Dia kata saya ni dalam dilema. Saya selama ni tak pernah teringat dalam hati nak pakai tudung, tak pernah teringat pun dalam hati. Saya main masuk di sini, ramai kawan-kawan pakai, lepas tu duduk dengar ni tazkirah, duduk dengar kuliah, yang duduk buat apa-apa semua ni, saya dapat satu kesedaran, saya buat keputusan untuk pakai. Baru ni cuti sekolah, saya balik, mak dengan ayah main ambil. Saya sampai mak dengan ayah tu, dia tengok saya pakai macam ni, dia terus jalan kereta, tak ambil saya. Ada tuan-tuan macam ni. Terus jalan kereta. Tak ambil anak ni, main nak ambil, main tengok anak pergi buat pakai lagu ni, terus balik. Telefon tak angkat dah. Saya balik dengan bah, dia kata. Sampai di rumah, duk buat tak mau pergi masuk dalam rumah. Keluar main, dia kata, Mama, inilah pakaian yang Mama paling tak suka tengok. Kalau nak jadi anak Mama, jangan duk buat pakai macam ni. Pakai lagu biasa. Lagu biasa, lagu dia pakai lah. Dia kata biasa yang tu. Menangis budak ni. Menangis. Jadi main nak tanya apa? Nak tanya Ustaz, boleh tak Ustaz? Masa saya main duduk sini saya pakai, bila saya balik saya tak pakai. Berdosa tak macam tu? Tuan-tuan, kita tak pernah teringat ni dalam zaman lah ni ada lagi orang yang dakwah tak sampai ke dia. Tak reti lagi. Kata buka aurat ni berdosa. Tak reti lagi. Tapi bila pi haji, bila pi umrah reti pula pakai tutup. Han tutup buat apa? Kalau kita nak buat gedebel kita, nak buat kita punya sombong kita peduli apa? Kita pi haji, kita pi buat umrah, kita pi buat apa? Kita buat lagu kita lah. Terus duk pakai. Peduli apa? Alang-alang nak sombong-sombong habis-habis dengan Tuhan. Pi sana reti pakai pula. Pasal apa? Pasal ni pakaian Tuhan suruh pakai. Bila balik mai buat tak reti. Bila duk buka balik awak jadi macam ni. Nak marah kan? Kadang-kadang kita tengok benda macam ni nak marah. Awak ada lagi spesies yang macam ni. Spesies dia panggil jenis macam ni. Ada lagi spesies macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau mai sampai macam ni, dia kata mak bapak ni menghalang kita daripada nak menunaikan hak Allah. Pada ketika itu bantah tidak berdosa. Ni hak dia nak abang ni. Maka hak Allah itu lebih utama, dia kata. Hak Allah itu lebih utama. Maksudnya benda yang fardu, benda yang wajib. Kalau benda sunat, dia kena kira lain pula. Kalau benda sunat, dia kira lain. Benda fardu, benda wajib, dia tak boleh kompromi. Tak boleh nak bertolak ansur dalam soal fardu, dalam soal yang wajib. Dia kata, baik. Maka jikalau sekiranya menyuruh kedua ibu bapa ni suruh anaknya talak isterinya dan seumpamanya, nescaya wajib menjunjung suruh keduanya itu. Itu dia. Jadi awal-awal masa nak menikah, ambil persetujuan mak pak dulu. Itu cara selamatnya macam tu. Ambil persetujuan mak pak dulu. Kadang ibu bapa ni yang dia pergi cari pasal, bukan pasal apa, pasal dia ada calon lain. Budak ni pergi bantah nak ambil juga budak ni. Walaupun budak hak anak pilih ni 10 kali lebih baik daripada hak dia berkenan, dia tak nampak dah baik budak ni. Pasal dia mau orang lain dulu ni. Jadi bila menikah juga, ini yang problem duk timbul. Di sinilah Islam awal-awal dia kata apa? Mak pak dengan anak ni settle awal-awal. Setuju 100% baru pergi menikah. Supaya tak timbul masalah yang disebutkan ni. Kemudian sambung tajuk baru, dia kata bab ma jaa fi uquqil walidain. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan derhaka kepada dua mak bapak. Ni dia makin berat. Tajuk dia duk pergi makin berat. Derhaka mak pak, tuan-tuan tahulah cerita derhaka mak pak ni cerita cukup leceh. Drama pun sempena hari ibu itu dia main macam-macam lah. Saat lagi hak bumi telan sampai tinggal nampak jari hujungnya apa-apa ni semua. Ni cerita ni dia nak beritahu apa? Nak beritahu kata itu dosa besar. Jangan duk pergi buat benda-benda macam ni. Hak duk sebar dalam SMS, dalam apa, hantar multimedia message, hantar terus apa internet, email apa semua, tunjuk gambar kunun kata jadi di negeri Arab mana atau keluar mai jadi macam ikan pari apa, wallahu alam. Sejauh mana betul tak betul kita tak tahu.
Tapi cerita-cerita macam ni ada keluar. Saat lagi mai pula satu gambar apa keluar mai kononnya di hospital Saudi, kata beranak-beranak mai keluar rupa macam ular. Lepas tu pi kaitkan insiden tu dengan kejadian, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Bukti yang kemah-kemah betul pun tak ada dan sebagainya. Cuma apa pun kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ketahuilah saudaraku, janganlah bantah apa suruh ibu bapa itu. Dia start tu dah cantik lah. Dia kata cerita dia macam ni, tak usah cari masalah. Dengan mak pak jangan bantah. Itu aja. Itu aja, bukan susah nak faham. Dan tidak menurut apa yang ditegahnya. Jangan macam tu. Maka berdosa besar anak yang demikian itu. Dan haram sangat dia kata. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis lain teruk lagi. Dia kata mana-mana anak yang mati dalam keadaan mak pak duk murka kat dia. Apa jadi ke dia? Esok bukan kata syurga tak boleh masuk. Bau syurga pun Allah haramkan ke atas dia. Sedangkan hadis kata apa? Bau syurga ni boleh bau. Boleh bau dalam jarak perjalanan 70,000 tahun. Perjalanan akhirat. Mengikut masa akhirat. 70,000 tahun lagi perjalanan nak pergi ke syurga tu, wangi syurga dah boleh bau. Tapi orang yang mati dalam keadaan derhaka mak pak, bau syurga pun Allah tak bagi. Jangankan nak masuk syurga. Cerita ni berat, dia kata, dan tidak menurut apa yang ditegah oleh ibu bapa, maka berdosa besar dan haram sangat dia. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku bagi tahu kepada sekalian kamu sebesar-besar dosa? Nabi tanya sahabat, apa mau aku nak bagi tahu? Dosa yang paling besar dalam dunia ni apa? Pada setengah riwayat kata 3 kali Nabi sebut benda ni. Nabi ulang 3 kali di depan sahabat ni, ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Nabi kata, hamba mau tak aku nak habaq dekat hamba satu benda yang merupakan dosa yang paling besar dalam dunia ni? Nabi ulang 3 kali, kata dalam setengah riwayatnya. Apabila didengar oleh sahabat, Nabi SAW mau menceritakan kepada mereka barang yang menjadi sebesar-besar dosa kalau dilakukannya, maka jawab para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Kata para sahabat, bahkan ya Rasulullah, ceritalah dekat kami apakah dosa yang paling besar itu. Bila didengar Nabi SAW yang demikian, Nabi bersabda, sehabis-habis besar dosa ialah syirik dengan Allah. Hatu kok mana pun dia nombor 1. Syirik dengan Allah ni kok mana pun nombor 1. Ada hajat dalam hati, pergi cari satu tok keramat manakah, pergi duk minta hajat. Kebetulan Allah pergi bagi hajat tu tertunai, pergi duk sembelih kambing di tok keramat tu. Dosa paling besar di sisi Allah. Dosa paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-isyraku billah, iaitu kamu beriktikad bahawa Tuhan macam makhluk misalnya. Syirik. Kita ingat Tuhan ni serupa kita. Syirik. Ataupun dikatakan Tuhan itu ada 2. Syirik. Kita ingat Tuhan ni dia ada anak, malaikat tu anak dia. Syirik. Dia ingat kata Nabi Isa tu betul macam orang Kristian kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Pasal apa? Pasal mak dia tiba-tiba mengandung dan beranak mai ke dia. Sedangkan mak dia satu perempuan baik, tidak pernah buat jahat dengan mana-mana lelaki-lelaki. Dah nak kata apa dia kata? Mesti anak Tuhan. Syirik dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dosa paling besar dia kata. Ataupun kata Allah itu tidak kekal. Piduk kata lagu tu merapu merepek, piduk cakap lagu tu. Ada satu orang pernah mai tanya, kata, Ustaz, saya duk fikir benda ni lama dah, dia kata. Dia pergi start lagu tu. Kita boleh jadi lama ni, apa benda nak tanya aku ni? Saya duk fikir benda ni lama dah, dia kata, sakit kepala, Ustaz, tak ada jawapan. Kita kata, duk fikir apa? Tak, dia kata, kita ni Ustaz, kita ni nama makhluk. Makhluk ni maknanya benda yang kena cipta. Yang mencipta kita ni Khalik, Allah, Tuhan yang mencipta kita.
Maknanya kita semua ni, makhluk semua ni baru. Allah cipta kita baru kita ada. Saya duk fikir ni, Allah ni Ustaz, dia sebelum dia buat kita, dia duk buat apa? Ya Allah, kata, benda tu yang hampir duk fikir. Dah sebelum dia buat kita ni, dia kata sebelum dia buat bumi, sebelum dia buat segala macam planet-planet, sebelum dia bagi ada tumbuh-tumbuhan, sebelum dia buat manusia duduk atas muka bumi, sebelum dia buat menatang, sebelum ni semua ni, Tuhan dia duk buat apa? Bukan kerja hang hidup fikir Tuhan buat apa. Ni yang kata manusia ni. Nabi kata dah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fikir tentang benda hak Tuhan bagi jadi ni, kita akan nampak kebesaran Allah. Jangan duk fikir pasal Allah. Awal dah dipesan dekat kita ni, jangan duk fikir pasal Tuhan. Tu bukan kerja kita duk fikir. Kita kerja di pejabat, kita duk fikir bos kita ni dia buat apa. Dia fikir dia lah dia nak buat apa pun. Kita fikir kita ni kerja hak bos bagi ni buat ke tak ke? Tak ada fikir bos ni, dia ni sebelum dia main office, dia pagi-pagi dia ada bangkit pukul berapa. Dia fikir dia lah dia nak bangkit pukul berapa pun. Kalau dia tak sembahyang pun dia kena dengan Tuhan. Yang hampir duduk kalang kabut nak tahu dia bangkit pukul berapa, buat apa? Kalau bos kita pun kita tak boleh duduk ambil tahu, ni kepula Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang hak jenis pergi cari penyakit ni ada. Ini dia beritahu, duk ingat benda-benda macam ni boleh rosak dan sebagainya, dan berkata dengan umpama yang tersebut itu, ataupun menyembah lain daripada Allah seperti sembah berhala dan sebagainya, macam-macam benda yang kata syirik ni, dia sembah lain daripada Allah. Ambil satu gambar apa ke gantung di dinding, dia tiap pagi bangkit tidur pergi tengok gambar tu, dia ada unsur ta'zim kepada gambar tu, unsur membesarkan gambar tu, berdosa. Nah, patut-patut aja, jangan ada sampai unsur ta'zim, unsur membesarkan benda tu, tak boleh, dia kata. Dan dialah yang dikatakan menyengutukan Allah. Dan kemudian daripada itu ialah derhaka dua ibu bapa. Dosa besar yang kedua ialah derhaka ibu bapa. Maka siapa tidak turut dan tidak taat kepada dua ibu bapa, maka dia orang yang derhaka namanya. Masalah saksi palsu ataupun kata bohong, itu juga terbilang di dalam dosa besar. Semalam baru kita mengajar di Masjid Tanjung semalam ni, kita ambil daripada tafsir Ibnu Kathir, Imam Ar-Ruyani. Dia senaraikan dekat 30 dosa besar. Dia ambil daripada hadis-hadis. Mana hadis yang nak kenal dosa besar ni satu aja. Disebut dalam Quran, dalam hadis kata dosa besar. Itu dosa besar. Satu. Yang kedua, perbuatan tu ada ancaman yang keras. Kalau kita buat, dia ada satu ancaman yang keras kepada orang yang buat. Dan ancaman tu mai daripada Quran ataupun daripada hadis. Maka itu dosa besar. Imam Ar-Ruyani, dia menyenaraikan satu, dia kata syirik. Yang tu memang nombor satu. Syirik kepada Allah. Kemudian sihir. Kemudian bunuh diri. Kemudian bunuh orang. Makan riba. Makan harta anak yatim. Lari daripada medan perang. Zina. Homoseks. Minum arak. Mencuri. Tuduh palsu. Sumpah palsu, putus silaturahim, derhaka ibu bapa, tipu dalam timbang dan sukat. Ni orang menyaga. Dia timbang, dia sukat, dia tipu. Tak semayang, dusta Nabi, mencaci sahabat Nabi, tak mau menjadi saksi yang benar, memberi ataupun makan rasuah, menjadi broker zina. Dia kata, orang nak berzina, kita pergi jadi broker. Satu laki-laki, satu perempuan. Hak laki-laki ni kawan kita. Dia ada satu perempuan, girlfriend dia. Tak menikah, tak apa. Kita pula tolong. Tolong pula bagi atong tempat mereka nak berzina. Kita kata, nah kunci rumah. Aku ada satu rumah di manakah satu tempat. Hampa pergi sana. Ada security guard jaga apa semua. Hampa nak buat apa-apa melingkup di tentu. Kita kata. Kita menjadi broker kepada orang nak berzina. Juga dosa besar. Fitnah, dia kata. Enggan, engkar, tak mau bayar zakat. Bunuh menatang dengan api. Dosa besar. Ini semua ada di dalam hadis. Kita orang kampung, kita nak bunuh tebuan, kita buat guna. Kita cucuh sarang dia. Haram di sisi agama. Menatang hidup ni tak boleh bunuh dengan api. Pasal apa? Dalam hadis,
Nabi bagi tahu, Allah sudah pesan benda ni. Nabi kata, yang berhak menggunakan api untuk mengazab makhluk ni Allah saja. Nabi kata. Di kita kampung, seorang tu buat bakang. Tak boleh. Dalam agama, tak boleh. Buat cara lain. Cari cara macam-macam mana. Kalau ada ilmu kebaya, naik pergi pekuk dengan kain pelekat, buat turun lagu tu aja. Bunuh dengan api, dia duduk di dalam dosa besar. Isteri tolak ajakkan suami untuk bersama, sedangkan dia tidak ada uzur, dosa besar. Makan babi, makan bangkai dan sebagainya, sedangkan tidak darurah, tidak dalam keadaan darurat, dosa besar. Itu yang disenaraikan oleh Imam Ar-Ruyani, yang dikatakan dosa besar ni macam tu. Baik, ni kita baca lagi. Dia kata saksi palsu ataupun cakap bohong, itu juga termasuk di dalam dosa besar juga. Dengan dalil sepotong hadis ini, sambung hadis tadi, dia kata qala wa jalasa wa kana muttaki'an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahadatu zur atau qaulu zur. Fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Kata Abu Bakrah, apabila habis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, lalu duduk Nabi dengan betul. Padahal ia berkata dengan perkataan tadi, Nabi duduk bersinduh diri. Nabi, masa Nabi duduk habang tadi, Nabi duduk muttaki'an. Muttaki'an ni duduk sandang. Ni Arab dia panggil muttaki'an. Kalau ada handrest ni, kita letak tangan atas kiri kanan ni, sandang. Itu dia panggil muttaki'an. Nabi masa duduk bercakap hak mula tadi, Nabi duduk muttaki'an, duduk sandang macam tu. Kemudian Nabi perbetul duduk dia, duduk bagi lurus depan macam tu pula. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, selepas daripada bersandang tu sabda Nabi, dan saksi palsu. Nabi kata menjadi saksi palsu adalah dosa besar. Kita tak ada di tempat kejadian tu. Tiba-tiba mai satu kawan kita kata kat kita ni, aku nak minta tolong hang ni. Hang tolong jadi saksi aku sah. Hang habaq lagu ni. Dia habaq bagi kat kita. Hang habaq lagu ni, kata masa tu hang duduk tang ni, hang duduk atas kereta, hang tengok kejadian ni, hang habaq lagu ni. Ni hang hafal ni, aku dah tulis siap dah. Hang hafal lagu ni. Hang masuk mahkamah, hang kata lagu aku tulis ni. Dia pergi di mahkamah, dia menjadi saksi, sedangkan dia saksi palsu. Kerana persaksian, kerana kesaksian dia yang palsu tu, satu orang yang tak bersalah sudah jadi bersalah. Dia berdosa besar. Ini Nabi ni daripada duduk bersandang tadi, Nabi perbetul duduk, Nabi sebut yang ni. Nabi kata jaga baik-baik. Di antara dosa besar itu ialah menjadi saksi palsu ataupun bercakap dengan perkataan palsu. Beberapa kali Nabi ulang benda tu, iaitu maknanya, kata Abu Bakrah, maka sentiasalah Nabi SAW mengatakan yang demikian itu, saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu, sehinggalah kami kata kiranya diamlah Nabi daripada mengulang-ulang itu. Sampai sahabat kata, ni awak ni Nabi macam tak mau berhenti duk sebut benda tu. Nabi kata jangan jadi saksi palsu, jangan hampa jadi saksi palsu, jangan hampa duk jadi saksi palsu, jangan nampak duk jadi saksi palsu. Nabi macam tak mau berhenti. Sehingga sahabat kata, awaklah Nabi ni, bila dia nak berhenti duk sebut benda ni? Oleh kerana sungguh-sungguh Nabi mengulang-ulang itu, takut kami menjadi letih akan Nabi. Itu dia. Nabi dia lagu tu. Tentu ingat masa perang Badar pun serupa. Nabi angkat tangan doa. Sebelum nak jadi perang Badar tu, Nabi angkat tangan doa, minta kepada Allah. Minta kepada Allah sampai Nabi kata apa? Ya Allah, kalau engkau tidak bantu ni, ada 313 orang ni, kalau engkau tidak bantu bilangan ini, tak ada dah orang yang akan sembah engkau di atas muka bumi ni. Nabi minta sampai sahabat takut tengok sungguhnya Nabi minta ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, Abu Bakrah itu nama batang tubuhnya ialah Nufai' bin Al-Harith. Orang Arab ni mereka banyak kunyah. Kunyah maknanya gelaran. Sahabat Nabi semua ada gelaran. Abu Bakar As-Siddiq gelaran. Abu Bakar As-Siddiq itu gelaran. As-Siddiq itu pun gelang, Abu Bakar itu pun gelang. Abu Bakrah gelang, Abu Hurairah gelang. Abu Hurairah itu kalau ikut pendapat Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar kata nama sebenar Abu Hurairah ni lebih daripada 20 nama. Di kalangan ulama hadis ni,
Ada lebih daripada 20 nama yang didakwa kata nama sebenar kepada Abu Hurairah. Tapi yang diterima oleh majoriti ulama, nama dia ialah Abdul Rahman bin Sakhar. Tapi ada lebih daripada 20 nama Abu Hurairah yang orang duk sebut ni. Pasal apa? Pasal terlampau banyaknya kunyah kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ini. Baik, masalah. Dia kata saksi palsu tu macam mana nak kenal? Saksi palsu itu ialah orang yang menjadi saksi pada barang yang tak diketahui dan tidak dilihat. Yang kata saksi palsu ni, dia pun tak tahu cerita apa. Orang main upah dia suruh jadi saksi. Dia tak tahu apa. Seperti satu orang yang tiada yang ada dibicarakan di hadapan hakim. Dan hakim mau saksi kepadanya. Dia duk kena bercara dan dia kena tampilkan saksi. Dia tak ada saksi. Dan dia tiada orang yang tahu halnya dan melihat apa perkaranya. Maka diambilnya satu orang yang tak tahu apa-apa hal, diajaknya dan dikhabarkannya serta dikatanya, mailah engkau jadi saksi kepada aku di depan hakim pada perkara aku ni. Maka orang itu ialah orang yang saksi palsu ataupun saksi bohong. Macam kita cerita tadi. Upah. Hang mengaku, kata hang duk ada mengaku masa tu. Pasal dia dituduh buat satu jenayah di satu tempat. Dia nafikan benda tu, dia kata masa tu dia duk ada di sini. Ini dia orang yang duk ada dengan dia. Padahal tak ada pun. Kawan ni pergi jadi saksi bohong untuk nak selamatkan dia. Maka siapa jadi saksi bohong itu, nescaya mengerjakan dia akan sebesar-besar dosa. Pasal apa? Pasal kerana dia ada orang lain yang teraniaya. Tak boleh. Islam dia tak boleh buat naya orang ni. Islam cukup pantang orang buat naya orang ni. Begitu. Baik, masalah. Berbuat bakti pada dua ibu bapa itu banyak faedahnya. Dan semuanya diketahui daripada hadis-hadis Nabi SAW. Iaitu, dia kata pertama, dia kata memeliharkan kedua ibu bapa itu satu daripada amalan yang disukai Allah. Dan menyamai amal itu dengan pahala perang sabilillah. Bahkan lebih afdal daripada itu. Itu satu kelebihan buat baik dengan mak pak. Yang kedua, menyamai ia akan pahala haji dan umrah. Boleh jaga mak dengan pak ni sama pahala macam orang pergi haji, pergi umrah. Begitu. Ketiga, menyampaikan kepada nikmat syurga. Ini faedah lah. Orang buat baik mak pak dapat syurga. Keempat, menambah umur dan dimurahkan rezeki. Dan sebab bagi berkat pada harta. Yang semuanya itu dengan sebab menghormat dua ibu bapa itu. Dijadikan Allah cerdik pintar anak-anak dia. Dan bersih suci. Dan juga berpetunjuk mendapat hidayah. Dan dapat taufik daripada Allah. Maka jadi biasa atas kasih akan dua ibu bapaknya itu. Dia punya logik dia tuan-tuan lagu ni. Kita buat baik dengan mak pak kita. Anak kita tengok. Esok anak kita buat baik kat kita. Kita buat tahana dekat mak pak kita, anak tengok. Esok anak buat kat kita. Dia macam tu ya. Dia punya roda hidup kita ni dia macam tu. Hari ni kita boleh buat naya orang, kita buat zalim dekat orang. Satu hari esok kita nanti kena. Masa tu tak ada orang kesian kat kita. Dia akan main, putaran hidup tu dia akan main. Hari kita ada kuasa, kita boleh buat kat siapa saja. Hari hilang kuasa daripada kita, kita kena. Bila kita kena, Allah tarik rasa kesian daripada orang semua. Tak ada siapa pergi kesian kat kita bila kita kena. Nak cantik lagi, mereka boh pula kat atas. Mereka kata dulu dia ada buat zalim kat orang. Kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kelima, dia kata kebaikan buat baik kepada ibu bapa ini, peluang yang baik bagi jamin masuk syurga. Maka siapa-siapa mensesiakan dia, nescaya rugilah dia. Dia kata. Dan keenam, dia kata menghilangkan duka cita dan susah hati dan mendatangkan sukacita. Kita kalau buat tahana dekat mak pak, bukan boleh tidur, dah mohong Kita buat dekat mak kita, dekat pak kita, kita tak boleh tidur. Kita akan jadi guilty. Orang putih kata dia ada guilty conscious. Dia ada satu rasa bersalah dalam diri kita. Nak lena tak boleh. Nak jadikan lagi Allah nak bagi kita susah ni apa? Dalam kita duk buat tahana tu, mati mak kita ni. Mati pak kita ni. Sampai mati kita, sampai akhir hayat kita. Kita jadi anak yang dicengkam rasa bersalah. Duk berasa tak ada nak minta ampun. Habis musnah hidup kita tuan-tuan. Allah dia akan pastikan benda ni kena
sebelum kita mati. Dia akan pastikan kita kena akibat daripada kita buat tahanah dekat mak pak ni. Dan menjamin akan dapat kemenangan. Ketujuh, dan telah disertakan Allah Ta'ala akan redanya dengan reda dua ibu bapa itu. Itu kebaikan dia. Baik, kemudian dia kata derhaka dua ibu bapa itu banyak mudaratnya, tersebut di dalam banyak hadis. Di antaranya ialah satu, diharamkan Allah derhaka kepada dua ibu bapa, dan Allah benci kepada orang yang derhaka ibu bapa. Yang kedua, derhaka ibu bapa itu sebesar-besar dosa yang membinasakan dia, lagi yang menyampaikan dia ke neraka jahim. Yang ketiga, tidak memakai bau-bauan syurga dan tak mencium bau syurga. Kita kata tadi, cium bau syurga pun Tuhan tak bagi. Tuhan tak bagi. Keempat, tidak Allah Ta'ala terima apa amal orang yang derhaka kepada dua ibu bapa tu. Buat amal Tuhan tak terima. Allah tak mau terima. Buat amal sah pun Tuhan tak mau terima. Apa nak buat? Begitu. Kelima, orang yang derhaka dua ibu bapa itu menyalahi barang yang ditegah Allah dan Rasul. Keenam, dapat kepada orang yang derhaka ibu bapa itu balas kepada derhakanya itu di dunia sebelum mati. Ini ada dalam hadis. Tuhan akan pastikan sebelum dia mati, dia akan kena satu hukuman di atas dunia. Iaitu daripada kehinaan dan sehabis-habis papa, dan dapat macam-macam penyakit, dan marah keluarganya pada dia, dan berjauh ia dengan dia. Keluarga dia pun nanti rosak kalau dia buat tahanah dekat mak bapak dia. Dia akan jadi macam tu. Ketujuh, dilaknat Allah dan Rasulnya dan malaikat dan orang-orang semua. Kelapan, datang kepada orang yang derhaka itu tidak baik pada akhir umurnya. Oh, ini takut tuan-tuan. Hak kita doa ni, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita duk minta, ya Allah, bagilah kita punya ending hidup kita, last hidup kita ni elok. Tuan-tuan, boleh dapat apa? Sujud semayang mati, alhamdulillah. Sujud tu Nabi SAW kata apa? Sesungguhnya aqrabul ibad, sehampir-hampir manusia dengan Allah ni fis sujud, ketika dia sujud. Waktu kita habis hampir dengan Tuhan, Allah ambil kita. Tak tahu nak bangga, anugerah Allah bagi. Tapi bagi orang yang derhaka kepada ibu bapa, dia tak dapat benda ni. Nabi kata dia tak dapat benda ni. Bahkan dia akan dapat su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Pergi mati tempat tak elok misalnya. Dan dibutakan Allah mata hatinya, dan dicabut iman daripadanya, dan tiada upaya bertutur dia dengan dua kalimah syahadah. Habis. Dia kunci kita. Orang main duk talqin di telinga ni. Duk talqin di telinga ni. La ilaha illallah. Tak boleh sebut tuan-tuan. Dengar ni, duk masuk ni. Nak sebut tak boleh. Daripada awak dia tak respon ni, buat lain. La ilaha illallah. Air mata keluar. Tak boleh nak mengucap. Air mata keluar. Hati tahu dah ni, awak aku tak boleh nak mengucap ni, awak aku tak boleh nak mengucap ni. Air mata keluar dah. Mulut tak boleh sebut. Allah hantar malaikat pegang lidah ke apa pun tak tahulah, jam dia ni. Nabi SAW dah beritahu benda ni. Kesembilan, dia kata jadi huduh rupa orang yang derhaka ibu bapa ni, dan berubah rupa anak Adamnya kepada rupa kaldai. Ini juga ada dalam hadis. Akhirat esok, orang lain bangkit atas rupa manusia, dia bangkit rupa keldai. Pasal apa? Derhaka mak bapa. Ini cerita lain. Kita kena ingat satu tuan-tuan. Kita jadi anak dan kita jadi ibu bapa. Kita habang kuliah mula itu. Tak ada seorang manusia yang dia tak ada ibu bapa, dan ada di kalangan manusia ni yang dia juga ibu bapa. Dia ada ibu bapa dan dia pun ibu bapa kepada anak dia. Sewaktu kita jadi ibu bapa, jangan kita buat macam hak contoh tadi ni, piduk tak berkenan dengan menantu, piduk tak berkenan dekat hak Tuhan ni, sampai kita letak anak kita dalam keadaan serba salah, jadi payah. Menantu dah memang bagus dah, tapi sebab anak ni dulu tak berkenan hak kita pilih, dia pilih orang lain. Walaupun hak anak kita pilih tu bagus, kita bagi satu tekanan dekat anak kita, nak suruh dia bercerai juga dengan isteri dia.
Kita pada waktu tu jadi ibu, jadi bapa, tapi jahat. Tapi anak kena patuh juga dekat kita. Tapi kita zalim pada anak kita. Kita juga berdosa dengan Allah. Anak kalau tak ikut kita, anak berdosa. Kita saja pergi letak anak kita dalam masalah macam tu. Kita kena ingat, waktu tu kita jadi mak bapak. Tapi kita kena ingat, kita pernah jadi anak kepada mak bapak kita dulu. Kalau mak bapak kita buat lagu tu kat kita dulu, macam mana kita? Dunia ni dia macam tu. Nabi kata apa? Dha' yadaka ala sadrik. Fama ahbabtahu li nafsik, fa ahibbahu li ghairik. Nabi kata senang aja. Kita semua-semua ni, dha' yadaka ala sadrik. Letak tangan atas dada kita. Fama ahbabtahu li nafsik, fa ahibbahu li ghairik. Apa yang hang suka orang buat dekat hang buat dekat orang. Lagu tu aja. Kita tanya diri kita sendiri. Waktu kita duduk sorang-sorang, kita tanya diri kita sendiri. Kita suka orang buat apa kat kita? Kita suka orang hormat kita. Kita kena hormat orang. Kita suka orang buat apa kat kita? Kita suka orang mai, orang tunjuk, kata dia kasih dekat kita. Kita kena belajar kasih orang. Kita tak suka orang buat apa kat kita. Kita tak suka orang duk fitnah kita. Orang aibkan kita atas kesalahan masa lalu kita. Dan sebagainya. Kita jangan pergi duk fitnah orang. Jangan kita pergi duk aib orang. Apa yang kita suka orang buat kat kita, itu kita buat kat orang. Apa kita tak suka orang buat kat kita, jangan kita buat kat orang. Nabi ajak macam tu je. Terus saya tanya orang, tanya diri kita sendiri. Kita suka apa? Buat benda tu kat orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata mempermaki ibu bapa ataupun menyebabkan orang maki ibu bapa, semuanya itu dosa belaka. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu. Dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir an yashtima ar-rajul walidayhi. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada dosa besar ialah maki seseorang akan ibu bapaknya. Oh, teruk. Mak dia pun dia maki, pak dia pun dia maki. Bukan setakat tak hormat, maki. Itu masalah. Dia kata maki ibu bapa itu sangatlah dahsyat kerjanya. Tiada mau sekali-kali orang yang bertabiat baik itu buat yang demikian itu. Jikalau sehabis-habis marah dia sekalipun kepada ibu ataupun kepada bapaknya, jangan sampai maki mereka. Sungguh juga boleh jadi mempermaki ibu bapa itu, iaitu daripada anak yang sangat bongkok, sombong dan kurang ajar, serta sudah rosak tabiat dan rosak akalnya. Dia kata, orang ni yang boleh maki mak pak ni, ini orang paling teruk dalam dunia. Dia kata, mak dia mengandung ke dia, mak dia beranak mai ke dia, macam nak bercerai nyawa, nak boleh keluar dia ni. Mak dia bela dia, mak dia sayang dia, mak dia bagi segala-galanya dekat dia, kasih sayang, pelajaran, pendidikan, semua bagi kat dia. Dia cerdik sikit, dia maki mak dia. Dia kata mak ni lah, mak tak mengaji sekolah, mak bodoh. Oi tuan-tuan, kita dengar ni pun berasa sakit, macam orang renyok hati kita. Mak yang dengar kalam tu daripada mulut anak dia, tuan-tuan bayangkan macam mana hancur luluh hati dia. Ni anak yang aku berkorban selama ni, ini balasan dia dekat aku. Ini tuan-tuan, maka dia kata ini orang paling teruk dalam dunia. Adapun orang yang bertabiat baik, maka tidak sekali-kali dia maki dua ibu bapaknya itu. Orang akhlak baik, mak pak dia tak pernah mulut dia pergi maki mak pak dia. Dengan kerana itu, apabila didengar sahabat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka tampil bertanya mereka itu. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimu ar-rajul walidai? Kata mereka itu, ya Rasulullah, adakah orang yang maki akan dua ibu bapa? Sahabat ni bila dengar Nabi abang kata dosa besar orang yang maki mak pak, sahabat dengar ni dia, adakah orang macam ni? Adakah orang yang maki mak pak ni? Apabila didengar Nabi akan perkataan sahabat yang demikian, maka Nabi pun bersabda, na'am. Kata Nabi, ya ada. Nabi kata, ada. Dalam ramai-ramai, ada yang mulut gamak pi maki mak, maki pak ni ada. Yang ni sesungguhnya mempermaki seorang akan ibu bapaknya itu
Mungkin jarang-jarang ada, tetapi selalu ada anak menyebabkan orang maki mak bapak dia. Ini pun satu bentuk maki mak bapak juga. Dia sendiri, dia tak maki mak bapak dia, tapi dia jadi punca orang maki mak bapak dia. Kalau zaman hari ini kita kata anak kita ni tak apalah duk main masjid dengan duk bagus. Anak kita ni dalam kawasan perumahan, dalam kawasan taman perumahan ni, anak kita ni orang kenal duk koyak minyak motor pukul 11, pukul 12, pukul 1 pagi, duk koyak minyak motor, angkat tayar. Anak kita, orang maki siapa? Orang maki kita. Orang akan tanya apa tuan? Anak siapa? Orang tak tanya budak tu nama apa. Orang tanya anak siapa. Dia naik nama kita. Anak Haji Semih. Kena kita ni tuan-tuan. Kena kita ni pasal apa? Dia punca orang maki kita. Macam tu. Dia kata, dengan sebab dia mempermaki bapa orang lain. Ataupun satu sebab lagi apa dia? Dia pergi maki pak orang lain. Dia maki pak kontu maki balik pak dia. Pak dia kita. Pak dia kita. Dia pergi jadi macam tu. Maka tidaklah ia mempermaki bapaknya jua namanya. Maka tidakkah itu bermakna dia maki bapaknya jua. Dia jadi punca orang maki pak dia, maknanya dia maki pak dia. Pasal dia jadi sebab kepada orang maki pak dia. Itulah makna sabda Nabi. Yasubbu abar rajul fayashtimu abahu wa yashtimu ummahu fayasubba ummah. Nabi kata apa? Mempermaki satu orang yang marah itu akan bapa orang lain, maka dibalas oleh orang itu mempermaki bapa dia. Dia memaki pak kontu. Dia kata kepala bapa hang. Dia kata kat kontu. Kontu jawab balik, kepala bapa hang juga. Kepala kita kena. Kepala kita kena kerana dia. Dan mempermaki pula satu orang itu akan ibu orang lain. Maka dengan sebab tu mempermaki orang akan ibu dia. Dia maki mak orang maki mak dia. Mak dia, bini kita. Kena. Lalu dibalas maki pula oleh orang lain akan ibu dia. Maka tidakkah itu bernama dia menjadi punca mempermaki bapa dan ibunya sendiri. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah ibu atau bapa kena maki dengan sebab maki ibu bapa orang lain itu berdosa besar. Dia kata. Dengan mendapat faham daripada hadis yang masalah tadi. Apatah lagi satu orang yang maki ibunya atau bapaknya sendiri. Ini teruk lagi lah. Bukan orang maki mak pak dia, dia sendiri pergi maki mak pak dia. Ini lagi teruk. Maka berganda-ganda lah lagi besar dosa itu. Dipelihara Allah kiranya akan kita semua daripada sifat yang keji itu yang membawa kita kepada dosa besar. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah tuan-tuan. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab ma jaa fi ikram sadiqil walid. Tajuk selepas ni ialah memeliakan kawan bapa kita. Kita tahu dia kawan bapa kita, kita kena jaga dia, kita kena respect dia, kita kena hormat dia macam mana kita hormat pak kita. Dan berlaku kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab tengah jalan, dia jumpa, bukan jumpa kawan pak dia, jumpa anak kepada kawan pak dia. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab. Dia bukan jumpa kawan pak dia. Ada satu hadis kata dia jumpa kawan pak dia. Satu hadis yang lain menceritakan dia jumpa anak kepada kawan bapa dia. Pun dia pergi hormat budak ni. Pasal apa? Pasal pak hang kawan pak aku, dia kata. Dia bagi satu keldai dekat kawan tu, dia rongkai sorban bagi dekat kawan tu suruh pakai. Pasal apa? Kerana dia mengenangkan pak budak ni kawan dengan bapa dia, kawan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Macam tu para sahabat Nabi, mereka mempraktikkan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Kemudian dia akan membab ma jaa fi birril khalah, iaitu bab pada berbuat baik kepada mak penakan. Mak penakan sebelah mak, dia panggil khalah. Khalah ni mak penakan sebelah mak. Adik mak ke, kak mak kita ke, apa ke. Pasal Nabi beritahu apa? Nabi kata adik ataupun kak mak kita macam mak kita. Adik mak kita ataupun kak mak kita, Nabi kata macam mak kita. Bagi orang yang mak dah tak ada,
Tapi masih ada mak penakan sebelah mak ni. Nabi kata, pergi buat baik dekat mak penakan ni, kerana dia macam mak kita. Itu dia. Nabi habang sampai macam tu. Kemudian dia main pula bab fi da'watil walidain. Ini penting. Cerita tentang doa dua ibu bapa. Dua-dua pihak kena dengar tajuk ni. Kalau kita ibu, kita bapa pun kita kena dengar benda ni. Supaya mulut kita ni tak pergi doa tak elok ke anak kita. Marah macam mana pun, jangan sampai. Jangan sampai mulut pergi doa tak elok dekat mak, dekat anak kita. Jangan. Kalau kita jadi ibu bapa, kalau kita jadi anak lebih lagi. Jangan kita pergi jadi punca, mak bapa kita pergi sebut satu doa tak elok dekat kita. Kerana doa tu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa nak bagi baik ni kadang-kadang dia lambat sikit. Doa nak pelingkup dia jadi cepat. Jangan esok bila dah jadi, baru orang kata dah terantuk, baru tengadah. Baru dia ingat balik, aku dulu yang pergi duk sumpah budak ni jadi lagu ni. Hari ni jadi macam yang aku sumpah. Kita kena terima. Kita yang pergi capui mulut, pergi minta tak elok berlaku kepada anak kita. Ini tajuk yang akan datang. Kemudian dia main lagi fi haqqil walidain, tentang tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Apa betul-betul anak ni tanggungjawab apa dekat mak bapa ni? Adakah cukup dengan 50 sebulan tanggungjawab kita selesai? Adakah cukup dengan 500 sebulan tanggungjawab kita selesai? Ma'alais, macam ni buat tangan. Aku bagi kat mak aku 500 sebulan. Pergi kata pula dekat orang, han nak cari di mana anak boleh bagi 500. Dia duk berasa 500, dia bagi tu besar, tuan-tuan. Hak rentua ni korban untuk dia. Tak boleh nilai. Tak boleh nilai. Tuan-tuan, kita hari ni kita ada anak. Kita tahu macam mana kita korban ke anak kita. Tak kira. Dengan anak ni tak kira. Bercalak siku, bercalak dada ni untuk anak. Kalau macam tu kita sanggup buat dekat anak kita, mak pak kita dulu hidup lagi susah daripada kita. Bercalak satu badan dia untuk kita. Bolehkah lupa benda ni? Kita hanya reti benda yang agama duk sebut ni bila kita duduk dalam keadaan tu. Hari ni kita tengok orang tua kita umur 70, 80, 90, ada ibu bapa yang panjang umur. Macam mana sakit badan dia duduk cerita kat kita, kita duk buat tak mau faham. Kita umur 40 lebih, 50 pun sakit dah, tuan-tuan. Dia ganda umur kita. Macam mana dia nak menanggung sakit badan dia tu? Cubalah faham benda ni. Kita umur 40 lebih pun dia main sakit ni, Allah. Ingat orang tua ni ganda kita punya umur. Macam mana sakit yang dia tanggung? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu punya ingat ada kat kita, Allah akan bagi balik esok. Anak kita ada ingat macam tu dekat kita. Macam tu aja. Untuk kebaikan semua orang, maka turun mai ayat Quran, hadis Nabi SAW. Nak supaya kita selamat dunia, nak kita selamat akhirat. Saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua. Mengaji agama bukan untuk nak bangga-bangga dekat siapa-siapa. Tapi mengaji agama ni nak cermin diri kita, nak perbaik aib dan lemah yang ada dalam diri kita. Tak ada manusia yang tak ada kelemahan, tak ada. Semua manusia ada kelemahan. Banyak dengan sikit aja. Semua manusia ada ruang untuk nak memperbaiki kelemahan dia. Semua orang ada ruang untuk nak memperbaiki kelemahan dia. Jangan mencuaikan ruang yang ada ni. Berapapun umur kita malam ni, kita masih ada peluang untuk nak buat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mati kita bila pun, biar ada benda kita bawa balik. Yang benda yang kita bawa balik tu, Allah nilai dia berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan, muhasabah balik diri kita, apa yang kita buat setakat ni. Ibadat kita banyak mana? Amal baik kita banyak mana? Muhasabah balik, kita tahulah kita duduk tang mana. Lipat gandakan usaha. Quran hari-hari kena baca. Semayang fardu jangan tinggal. Semayang sunat, kok mana pun dalam seminggu bagi ada 1-2 kali. 1-2 kali, tak usah banyak-banyak. 1-2 kali dalam seminggu. 1-2 kali bagi ada. Pukul 4, pukul 5 pagi, bangkit pergi awal sikit, 2 kali seminggu.
Bangkit bagi awal sikit. Pukul 5 pagi bangkit, gosok-gosok gigi, ambil ayat semayang, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Tunggu ustaz bang subuh, qabliyah subuh 2 rakaat. Semayang subuh, baca Quran sikit. Hak tu kalau boleh buat. Kalau boleh buat bagi jadi kebiasaan kita tuan-tuan. Kalau dan kita buat 5 tahun sebelum kita mati, cukup tuan-tuan. Cukup. Daripada tak buat langsung. Kalau kita boleh start lagi awal, kita boleh buat sampai 10 tahun. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tuan-tuan peluang tu ada. Sama-sama kita peringat memperingati. Sama-sama kita ni. Peringat memperingati. Ada satu sahabat baik kita apakah, ada satu hari apakah saja. Satu mesej hantar kat dia pukul 5 pagi. Saja. 5 pagi kita tembak pergi satu mesej kat dia. Dia pun ambil tengok. Bangkitlah semayang tahajud. Dia dah tulis banyak tu kan. Dia pun tengok, dia hantar balik. Kalau dia hantar balik, kepala bapak leceh. Ada juga. Ni hak jenis melawak kasar ni. Kan? Dia tengok kawan tu peringat dia, dia hantar balik kepala bapak dia dah. Ada ke pula. Kan? Jawab balik, terima kasih. Bangkit, Allahu Akbar. Kita bangkit semayang pun dapat sikit. Dia SMS mai nilai 2 kupang SMS tu, berapa Tuhan nak balas dekat dia di sana, Allah yang mengetahui. Kan? Saja bagi pergi. Dia duk kena 2-3 kali, dia tutup telefon dia. Ada juga hak nakal macam ni. Kan? 2-3 kali orang duk hantar mesej orang bangkit semayang tahajud, dia tutup bang. Pada muka hangpa hantar. Buang duit dia kata. Dia tak mau bangkit semayang. Jangan macam tu tuan-tuan. Nakal ni semua orang ada. Nakal lah macam mana pun, dengan Allah jangan nakal. Dengan Allah jangan nakal. Pasal apa? Kita nakal dengan Allah, kita susah di sana. Tuan-tuan, masing-masing nak pelepas diri masing-masing. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Tuhan kata kalau kamu buat baik, kamu buat baik untuk diri kamu. Tapi kalau kamu buat jahat, kamu terima padah dia. Kita buat baik untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah bantu kita. Kalau kita ikhlas nak kebaikan ni, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah sungguh-sungguh nak jalan kebenaran aku ni, Tuhan kata, aku akan tunjuk kepada dia jalan aku. Mudah-mudahan hak tu dapat ke kita semua. Nah, wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.